Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita masih lagi diberikan nikmat umur, nikmat kesihatan dan kekuatan untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi lebih istimewa Allah memilih kita untuk diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada di dalam taman-taman syurga. Seperti mana yang disabdakan Nabi SAW, yang bermaksud apabila kamu melalui taman daripada tamanan-tamanan syurga, maka singgahlah, maka duduklah di dalamnya. Lalu ditanya oleh sahabat Nabi SAW, apakah yang kamu maksudkan dengan taman syurga? Apakah yang dimaksudkan dengan taman syurga? Lalu Nabi SAW menyebut hilaqatuz zikr, perkumpulan-perkumpulan zikir, perkumpulan-perkumpulan ilmu yang mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, yang mengajar kita tentang tuntutan daripada agama dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbahagialah orang yang selalu melazimi majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu itu menjadi tempat pertama dia singgah di dunia dan menjadikan tempat dia duduk di dalam syurga Allah di akhirat besok yang kekal abadi. Mudah-mudahan. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kenyataan yang kedua, muka surat 11 bagi Jawi, tulisan Jawi. Yang Rumi muka surat berapa? 14, 15. Kenyataan yang kedua, perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Sesungguhnya jika seseorang berfikir dan menilik memperhatikan kejadian alam ini, nescaya ia dapat petunjuk bahawa Tuhan yang menjadikan dia. Jadi kita sambung lagi perbincangan dan perbicaraan kita daripada kitab Risalatit Tauhid yang disusun oleh Al-Ustaz Almarhum Ustaz Abdul Ghani Yahya bersama dengan Almarhum Ustaz Umar Yusuf rahimahumallahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada kenyataan yang kedua. Sebelum daripada ini kita sebut tentang hukum akal. Dan kita sebut kenapa ulama khususnya dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikut metodologi Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kenapa kebanyakan kitab mereka ini mula dengan perbicaraan tentang hukum akal. Kita sebut dah, sebab nak mengajar kita memandu akal fikiran manusia supaya jelas dalam membuat pertimbangan tentang bagaimana dia nak mengukur dan juga mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak tersilap di situ. Lalu setelah selesai pembahagian hukum akal itu, musannif menyambung tentang
tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, iaitu wujudnya alam. Alam ni sendiri adalah bukti kepada kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang paling jelas dan yang paling mudah. Sebab apa? Sebab dia kata bila kita melihat, bukan lihat tengok saja, tidak. Tengok sambil berfikir, membuat penelitian dan pemerhatian. Mana perhati alam ni betul-betul sambil berfikir, maka kita akan dapati bahawa alam ini juga ada pencipta. Ada pencipta. Maka umbi dan puncanya, umbi tu apa? Akar dia, asal dia, pangkal dia, pokok pangkal dia, dan puncanya ialah dari mengesakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kenyataan di bawah ini yang pertama. Jadi diminta kita teliti beberapa perkara. Yang pertama, kamu lihat pada suatu benda atau kejadian seperti kerusi-kerusi, meja dan sebagainya, nescaya kamu dapati kerusi-kerusi meja itu tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan kamu percaya ada yang membuatnya. Jadi dia nak ambil hukum yang paling mudah. Dia tunjuk pada kita contoh yang terdekat, yang biasa kita tengok apa? Kursi, meja. Dan buatlah contoh yang lain. Rumah kita, masjid ni sendiri. Semua benda ini kita dapati dia tidak ada dengan sendiri. Dia tak wujud, tak datang dengan sendiri. Mesti ada orang yang bawa dia, mesti ada orang yang buat dia, mesti ada orang yang cipta. Semua tu daripada yang ada di sekeliling kita, yang kecil, yang besar, semuanya akal kita katakan dia tak wujud dengan sendiri. Dia tak ada dengan sendiri. Atau rumah kita pun, yang depan mata kita, yang kita duduk di dalamnya, dia tak terjadi dengan sendiri. Ini hukum paling mudah sekali. Baik. Jadi dia buat datang contoh kerusi dan meja. Demikian juga segala kejadian alam. Demikian juga segala kejadian alam ini tidak boleh ada melainkan ada yang membuatnya dan yang mengadakannya. Yang demikian dengan pandangan kamu yang pertama ini, maka dapatlah kamu beriktikad dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan ada yang mengadakan adanya itu. Baik. Jadi bila dia ajak kita lihat seluruh benda yang ada di sekeliling kita, yang kecil maupun besar, maka kita kembali kepada kaedah likulli sun'atin ataupun likulli san'atin lahu sani'. Setiap benda yang dicipta ada pencipta. Likulli atharin lahu mu'thir. Setiap kesan ataupun tanda tinggalan mesti ada tuan yang buat kesan tu, tuan tinggalan tersebut. Ni kaedah paling mudah sekali. Kalau seorang tu dia masuk hutan, dengan syarat dia kenal lah, dia tengok tapak kaki rimau, dia dah boleh kata dalam hutan ni ada rimau. Begitu juga orang Arab terdahulu, mereka sudah sedia ada ilmu. Bila mereka selalu jalan padang pasir, mereka dah terbiasa. Bila tengok tahi unta, mereka tahu di sini ada unta, baru lepas lalu ke, dah lama lalu ke, dah sebulan lalu ke, mereka ada kemahiran itu. Jadi itu kaedah yang paling basic sekali. Setiap benda ada pencipta. Setiap sesuatu ada yang mendatangkan dia. Dia tak mungkin terjadi sendiri. Baik, apa kata tuan-tuan, alam yang terbentang luas ini, yang terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang ada padanya, bukit bukau yang besar-besar, ada pula binatang dan hidupan yang melata di atasnya. Adakah semua ini terjadi sendiri? Dia nak ajak kita berfikir, ada jadi sendiri ke? Sehingga orang mengkaji pula bagaimana asal usul setiap sesuatu. Binatang ni mana datang dia, apa unsur dia, udara dan sebagainya. Orang boleh kaji pula satu persatu. Semua ini ada, bukan datang sendiri, melainkan ada pencipta. Itu yang pertama. Disimpulkan begitu. Kamu siasat lebih jauh, buat lagi kajian. Kamu siasat lebih jauh lagi, tatkala kamu perhatikan perbuatan-perbuatan tukang kerusi-kerusi dan meja-meja itu,
bersalah-salahan. Dia kata kalau kita tengok tadi kursi pertama kita tangkap apa? Kursi ni tak akan datang, tak akan ada dengan sini. Ada orang buat, ada orang tolong bawa. Yang pertama. Yang kedua dia kata kita renung sikit lagi, kita akan dapati hasil ciptaan manusia ni berbeza-beza. Ada orang buat kursi macam ni, ada orang buat kursi macam ni. Ada jadi, ada tak jadi. Ada bentuknya lain, bini-bini. Berbeza-beza. Bersalah-salahan tu maksudnya berbeza-beza. Ada yang molek dan ada yang hodoh. Ada dia buat jadi elok. Ada yang tak cantik. Dan ada yang sempurna dan ada yang kurang. Ada pula jadi ada cacat sikit. Tak cukup bahan dan sebagainya. Maka yang molek dan sempurna itu sentiasa menerima bertambah-tambah molek dan sempurna. Okay, kita tengok setiap ciptaan manusia yang walaupun ada kekurangan, ada kecacatan, satu masa dia akan menerima peningkatan dan kemajuan. Kita bandinglah orang buat kereta dulu dengan sekarang tak sama, jauh beza. Sistem enjin pun tak sama. Dulu enjin biasa, hari ni ada hybrid, ada apa sistem yang terkini. Jadi semua itu menerima peningkatan dan kemajuan. Orang buat bangunan dulu dengan reka cipta bangunan sekarang tak sama. Teknologinya pun tak sama. Ada perubahan. Baik, sehingga kamu dapati segala ketukangan orang yang kemudian lebih molek, lebih sempurna daripada tukang yang terdahulu. Jadi hasil ciptaan dulu dengan sekarang berbeza. Hari ini jauh lebih maju, lebih canggih. Sebab kalau kita belik sejarah evolusi perindustrian, kita ni dah masuk yang keempat. Evolusi perindustrian keempat. Daripada zaman 1760 kurang lebih, manusia dapat menemui yang merancangkan perindustrian manusia ni. Dia temui apa? Mesin yang menggunakan tenaga wap. Masa tu zaman kemudian dibuka terusan Suez, manusia makin maju. Bila makin maju, makin berlaku perebutan pula. Bercanggah sana sini, berlawan siapa nak pegang terusan Suez. Kerana orang yang dapat pegang terusan Suez ni, umpama dia menghubungkan antara timur dan barat. Itu laluan yang paling penting. Baik, 1000 tahun kemudian, lebih kurang 1800 tahun, tahun 1800 penghujung 70 begitulah. Akhirnya manusia menemui satu lagi tenaga yang baru, iaitu berasaskan elektrik. Jadi mesin-mesin sudah mula guna tenaga elektrik. Kalau wap tadi hasil produksi ataupun kita panggil production mereka sekian banyak, akhirnya bila menggunakan tenaga elektrik mereka dapat meningkatkan hasil produksi. Hasil kerja tukang mereka makin meningkat. Baik, datang pula 1000 tahun kemudian mereka mula menemui kita panggil menggunakan mesin yang berasaskan robotik ataupun kita panggil perkomputeran. Itu 1900 begitulah. 1900 lebihlah begitu awal. Jadi meningkat sehinggalah ke hari ini masuk industri evolusi perindustrian yang keempat. Manusia sudah mula menggunakan sistem berasaskan digital dan juga internet. Sistem cyber yang boleh menghubungkan walaupun dalam jarak yang jauh. Jadi kerja manusia lebih cepat. Jadi kita tengok kenapa berlaku perubahan, kenapa berlaku peningkatan. Sebab itu hasil ciptaan manusia. Kita panggil sesuai dengan capaian akal dan juga kita panggil pemikiran manusia. Sebab kalau kita baca sejarah manusia ni, ada zaman prasejarah, ada sebelum sejarah, ada selepas sejarah. Kalau ingat dulu tingkatan 4 belajar, ada zaman paleolitik, lepas tu mesolitik, neolitik. Sebelum manusia menemui alat yang dicipta daripada logam, manusia buat zaman batu, zaman kayu, kemudian baik. Jadi dia nak ajak kita berfikir macam mana ni? Nyatalah dengan sebab lebih kepandaian orang yang kemudian, kerana melihat perbuatan orang yang dahulu
Demikianlah sehingga sekarang tiada kesudahan bertambah-tambah molek dan sempurna. Maka dengan pemerhatian ini nyatalah pula sekalian manusia itu di dalam kekurangan dan lemah. Bila kita tengok manusia makin maju, makin hebat, patut kita makin kagum. Tapi ketahuilah kita, ini semua menunjukkan manusia itu lemah. Sebab apa? Capaian akalnya berperingkat-peringkat. Kalau manusia ini hebat, seperti yang kita cerita dulu, kelebihan akalnya manusia dapat teroka alam ini, sama ada udaranya, sama ada lautan dan daratannya, manusia boleh teroka habis. Tapi tetap saja ilmunya terbatas dan menerima peningkatan. Nak banding dengan kuasa Allah yang ilmunya sudah sedia, dipanggil ilmu Allah juga tidak, sudah sedia sempurna. Allah Maha tahu daripada kejadian yang terdahulu, sekarang dan akan datang. Tak ada satu pun yang tersembunyi pada pengetahuan Allah. Jadi dia nak ajak kita berfikir, manusia hebat macam mana pun tetap saja kurang di sisi Allah. Jadi kita sebut dulu akal manusia hebat. Dia nak ajak kita berfikir, sehebat-hebat itu manusia pun dia tetap mempunyai pengetahuan yang terbatas. Sebab kalau hebat, daripada dulu manusia boleh cipta kereta. Daripada dulu manusia boleh mencipta alatan-alatan canggih seperti mana hari ini. Tapi terbukti manusia ilmunya juga tidak sempurna. Baik. Hanyalah kadar yang dianugerahi Tuhan akan dia ilmu dan kekuatan jua. Kalau tidak, tentu manusia itu telah membuat dengan sempurna terus. Maknanya zaman dulu manusia dah boleh buat perfect. Tapi tidak, sikit. Mula-mula pakai cawan aja zaman batu. Kemudian baru jumpa bagaimana nak proseskan kain. Daripada sutera dia boleh buat kain. Akhirnya hari ni fashion yang pelbagai. Menunjukkan manusia itu dia ada kelemahan dari sudut ilmu dan pengetahuan. Jadi kalau yang pertama tadi kita nak kata alam ni jadi sendiri, dia telah menolak dakwaan tersebut. Sebab apa? Bersungguh ulama kita menyusun tentang kalau tengok kitab tauhid yang lain tentang baharunya alam. Dia bawa datang ni, dia tak sebut alam ni baharu, tapi nak sebut begitu. Alam ni baharu. Sebab nak menolak dakwaan ahli falsafah, bahkan tokoh-tokoh pemikir yang terdiri di kalangan orientalis barat, mereka cuba sedaya upaya menafikan alam ini terjadi dengan ciptaan Allah. Dia cakap apa? Alam ini sedia ada. Alam ni jadi sendiri. Itu sebab akhirnya lahir, kalau kita baca sejarah, ada teori Big Bang. Tuan-tuan dah pernah belajar teori Big Bang. Sebab apa mereka sebut tentang teori Big Bang ni? Teori Big Bang ni mengatakan alam ni terjadi daripada satu titik kecil yang kemudiannya meletus dan bergerak secara rawak. Akhirnya masing-masing berubah menjadi planet-planet yang tertentu, makin berkembang, termasuklah bumi ini sendiri. Akhirnya terjadi alam seperti mana hari ini, tapi bermula dengan satu titik yang meletus. Baik, ada sebut tentang campur tangan Tuhan? Tak ada. Jadi teori Big Bang sebenarnya nak menyembunyikan adanya pencipta. Mereka nak sorokkan, kalau boleh jangan sebut tentang pencipta, biar orang tak kenal siapa dia pencipta, khususnya siapa dia Allah. Mereka nak sembunyikan. Ini kerja jahat orientalis, dan memang itulah pegangan mereka yang akhirnya melahirkan pemikiran atheism dan sebagainya. Begitu juga teori dia panggil apa? Evolusi Darwinism. Dia bawa datang pemikiran Darwin. Sebab apa? Sebab nak cerita manusia ni tak ada kena mengena dengan Nabi Adam. Manusia ni hanya berasal daripada apa? Bukan manusia berasal daripada beruk, dia yang berasal daripada kita, daripada Nabi Adam. Beruk tu dia. Teori Darwinism kan, evolusi. Bagaimana manusia ni asalnya hanyalah hidupan dalam lautan, duduk dalam laut, macam ikan, macam tu. Kemudian berlaku evolusi dalam tempoh yang panjang, akhirnya berubah jadi macam buru. Baik, satu ketika manusia terasa nak naik kat darat, akhirnya dia lompat
naik ke atas darat. Jadi manusia yang makhluk macam buaya. Ini semua pemikiran mereka satu masa tu. Jadi macam buaya, kemudian dia rasa nak berburu, dia pun masuk dalam hutan. Akhirnya berlaku tempoh yang lama, daripada keadaannya macam buaya tadi sudah berubah menjadi macam beru. Dipanggil evolusi. Apabila berlalu tempoh berlaku perubahan. Sehinggalah bila lama duduk dalam hutan, kata teori ni, manusia yang dalam keadaan beruk tadi akhirnya berubah sikit demi sedikit jadi manusia. Akhirnya jadilah manusia. Dan teori ini kita nafikan sekeras-kerasnya melalui panduan dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bahawa nenek moyang kita Nabi Adam yang diciptakan Allah. Mana ada kena-mengena dengan beruk lah. Tapi seboleh-boleh nak kaitkan keturunan kita dengan beruk. Kenapa? Sebab mereka nak menyembunyikan kejadian manusia yang pertama. Ini teori yang mereka cipta bukan saja-saja, tapi nak alihkan orang daripada beriman kepada Allah dan juga beriman dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama kita daripada zaman berzaman menolak tentang teori baharunya alam. Tak mungkin alam dijadi sendiri melainkan yang menjadikannya namanya Allah. Baik, boleh faham Baik. Jadi ulama kita sanggah kerja besar, sumbangan mereka sangat besar kerana menyanggah aliran falsafah seumpama ini yang kita kalau tak perasan akhirnya kita berpegang ada teori Big Bang. Manusia ni kejadian alam ni tak ada campur tangan Tuhan, dia terjadi secara kebetulan. Tuhan tak buat, dia meletus sendiri. Walaupun teori Big Bang ni sebenarnya disebut dalam Quran juga. Macam mana ayat dia? Bumi ni falamma kemudian Ratqa tu saya tak ingat ayat berapa. Bahawa Allah Ta'ala memisahkan asalnya bumi dan langit dan bumi ini dia bercantum. Kemudian Allah kembangkan dia. Lalu teori ini dispin. Dia spin. Dia sebut itulah teori Big Bang. Allah ciptakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan, bila sebut penciptaan, ada pencipta, ada yang dicipta. Allah pencipta, alam ni dicipta. Khalqis samawati wal ard, langit-langit dan bumi itu. Akhir ayat tu Allah sebut apa? La ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu semua menjadi tanda-tanda bagi orang yang mahu berfikir. Baik. Yang kedua ni pula nak menafikan tentang manusia itu independen, tak bergantung langsung pada Allah. Tidak. Allah yang jadikan potensi akal manusia. Yang dengan potensi akal tu manusia dapat meneroka alam dan semua yang ada di depan mata ni untuk dia proses menjadi lebih baik. Baik, yang ketiga sekali. Kamu pandang pula kepada kejadian manusia, bulan, matahari, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, sama ada yang kecil atau yang besar, maka kamu dapati tiap-tiap satunya telah dijadikan cukup lengkap dengan aturan dan kejadian yang elok dan hikmah yang pelik seperti yang ada tersusun pada manusia itu, iaitu berakal, bertutur, mendengar. Dan apabila kamu tilik kepada bumi, bulan, matahari, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, maka adalah segala perkara-perkara itu semuanya daripada segala manfaat, maslahah dan hikmah yang melemahkan segala akal cerdik pandai memikirkan kejadiannya itu. Baik. Jadi diajak kita fikir pula lebih detail lagi. Tadi tengok alam secara umum, tengok perkembangan manusia secara umum. Sekarang ni kita tengok pada every single creation. Tengok setiap penciptaan. Tengok tumbuhan, tengok kita panggil binatang, tengok bukit bukau. Dan kalau hari ni kita tengok pun setiap daripada pemerhatian terhadap alam ini ada ahlinya yang tersendiri. Ada bidang yang kaji binatang aja. Dia kaji tumbuh-tumbuhan, sampai hari ni tak habis-habis mengkaji. Ada saja penemuan baru. Dan mereka setiap kali mengkaji, mereka akan dapati ada keunikan dan juga
kita panggil keindahan, keistimewaan tersendiri pada ciptaan tersebut. Setiap kajian mereka akan jumpa penemuan baru sampai hari ini tak habis-habis. Sampai hari ini tak habis-habis. Baik, semua ni tadi menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya manusia dan akhirnya akal mereka dapat ilmu yang baru. Kalau manusia ni hebat, dari dulu dia dah tahu dan tak perlu lagi mengkaji. Tapi kenapa kena kaji? Sebab tak tahu. Kalau manusia dah tahu, tak payah kaji. Dan bila mereka mengkaji, mereka menemui tentang keunikan yang ada pada setiap kejadian dan ciptaan itu. Lalu setengah mereka yang Allah pilih mahu beriman, akhirnya walaupun dia bermula sebagai saintis, pengkaji yang tidak beriman, mereka terjentik untuk masuk Islam. Ada orang dia kaji tentang ayat bagaimana Allah sebut, kita panggil wal fulkil ladzi tajri fil bahri. Kamu lihat pada bahtera yang besar yang Allah layarkan di atas lautan samudra. Kapal yang dicipta besar daripada bahan logam dan sebagainya, tapi boleh berlayar atas kapal. Jadi saintis barat ni tadi dia tanya, ayat ni datang daripada Muhammad. Siapa Muhammad ni? Dia tanya. Muhammad ni pelayar kapal ke? Dia pernah duduk kat laut ke? Tak. Arab ni dia duduk tengah-tengah padang pasir. Laut tu agak jauh. Tapi Nabi boleh sebut tentang kejadian bahtera yang begitu besar, menunjukkan Muhammad bukan mencipta kitabnya sendiri, sebaliknya ini betul-betul wahyu yang diberitahu oleh Allah. Akhirnya masuk Islam. Tu bila orang kaji dan dia nak tahu ikhlas dia untuk mengkaji dan mengetahui, bahkan untuk mengenal Allah, mereka akan dapati tanda-tanda kebesaran Allah. Akhirnya beriman. Itu yang sangat ditakuti oleh musuh Islam. Sikit saja ni. Maka adalah segala perkara-perkara itu semuanya daripada segala manfaat, maslahah dan hikmah yang melemahkan segala akal cerdik pandai memikirkan kejadian itu, kerana melengkapi segala keindahan yang tiada tolok banding. Yang demikian nyatalah kepada kamu, sungguhnya yang menjadikan perkara tersebut itu ialah yang mempunyai kuasa yang sempurna, ilmu yang luas, dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang maha suci dari serupa dengan makhluk. Akhirnya kita sebut apa? Subhanallah. Sebab bila saya baca kitab ni, saya tengok macam mana penulis dan penyusun kitab ni dia boleh bagi ayat-ayat macam ni. Kalau kita baca tengok betul-betul, Masya Allah. Kalau daripada dulu manusia sudah merenung alam ni, sudah cukup menjadi guru dia untuk dia mencari Allah. Tapi sebab apa tak mau cari Tuhan, lari daripada Tuhan? Sebab merasakan diri sendiri sudah cukup lebih, cukup hebat. Baik. Jadi maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Sesungguhnya telah dapat diketahui daripada kaedah syariah dan perkhabaran anbiya para nabi bahawa adalah yang menjadikan atau mengadakan atau membaharu-baharukan alam ini ialah Allah. Itu sebab bila kita tengok perkara yang sekeliling kita, alam sekeliling ni, kita jangan tengok saja. Jangan tengok macam budak-budak, iman budak-budak dia tengok aja. Macam kita tengok satu lukisan cantik, kita pergi pameran lukisan paling cantik lah, kita pun pergi tengok. Kalau budak-budak dia tengok lukisan, dia tengok ada frame kat sini, dah dia pun sama main. Datang budak yang lebih besar, dia pun tengok, cantik. Datang orang yang lebih dewasa, dia akan tengok, cantik. Orang yang buat ni mesti seni, ada kreativiti, mesti bersifat kreatif. Tangan berbelung, dia mula memuji. Datang orang yang lebih dewasa, dia akan tengok, cantiknya, macam mana dibuat. Dia mula bertanya macam mana hasil lukisan itu dihasilkan. Dan akhir sekali, manusia yang matang bila dia tengok satu lukisan yang cantik, selain dia memuji gambar itu, dia akan mula memuji siapa pembuat gambar. Dan akhirnya dia akan bertanya, siapa yang buat gambar? Siapa yang nak kenal? Macam tu kita orang beriman. Bila tengok alam,
kita jangan sekadar puji, cantiknya laut, cantik, gitu je. Sikit pun tak sampai ke hati, nak meningkatkan iman. Tapi bila kita tengok laut, biar sampai sebut cantiknya laut ni, manusia tak boleh buat. Kalau yang buat ni mesti orang yang hebat. Akhirnya kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala Maha hebat. Subhanallah. Begitu. Kalau tak ada, kita jadi iman budak-budak. Tengok pokok kelapa tak rasa apa, tengok langit tak rasa apa. Kalau iman orang yang sudah matang, akhirnya dia tengok langit, dia mula memuji keindahan langit. Di samping itu memikirkan bagaimana hebatnya pencipta langit ni. Akhirnya dia sebut Allah yang menciptakan langit ni, Allah yang Maha hebat. Iman makin bertambah. Itu sebab orang yang kenal Tuhan, bila dia tengok setiap sesuatu, dia akan teringat pada Allah. Itu yang dia panggil syuhud, dia panggil musyahadah. Tengok setiap sesuatu tu teringat Allah. Tengok satu Allah. Itu dia panggil al-arif ni. Kita ni tengok sesuatu terlupa Allah. Makin canggih, wah cantiknya, puji bukan main. Terlupa pencipta yang menciptakan perkara tersebut. Terlupa. Kadang manusia ni dia terpesona dengan benda depan mata saja. Dia tak nampak sebab ni. Dapat nikmat, terlupa dengan nikmat. Terpesona dengan nikmat semata-mata, terlupa kepada Tuhan yang memberi nikmat. Terlupa. Itu sifat ni. Lalu kita mengaji macam ni supaya kita ingatkan balik. Kita ingat semua. Kerana segala perbuatannya itulah menunjukkan bekas bagi segala sifatnya yang maha suci, dan tidaklah makhluk dapat mengetahui hakikatnya, kerana sekalian makhluk sentiasa bersifat lemah dan kekurangan. Walaupun begitu, Tuhan ni oleh kerana dia maha suci, terlalu sempurna, maha sempurna, kita tak dapat mengenali hakikat sebenarnya, melainkan Tuhan sendiri yang mengenal hakikat dirinya sendiri. Jadi kita belajar ni untuk apa kalau tak boleh kenal Tuhan? Kita nak kenal setakat mana yang kita boleh kenal. Nak kenal hakikat sendiri tidak? Tuhan yang mengetahui hakikat dirinya sendiri. Dan Tuhan akan beri setiap orang ni bahagian-bahagian tertentu, bahagian masing-masing untuk mengenal Allah. Itu sebab ada orang dia kenal Tuhan melalui alam ciptaannya. Ada orang mengenal Tuhan melalui diri dia sendiri. Itu yang keluar perkataan ulama ahli sufi khususnya. Mereka sebut apa? Man arifa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, dia kenal Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tengok diri aku ni lemah. Maka Tuhan maha kuasa. Aku jahil. Tuhan maha mengetahui. Dia tengok diri, akhirnya kenal Tuhan dengan jalan begitu. Maka Allah Ta'ala selalu memuji orang yang mahu berfikir dan menggunakan akal fikirannya untuk sentiasa mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada kebaikan pada perbincangan kita ini. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, kenyataan yang ketiga mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang benar, kefahaman yang benar, amal yang benar, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang benar di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.